الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-41. Kita ni berada di hujung dah perbincangan matan Arba'in ini. Satu hadis lagi. Jadi insya-Allah malam ini kita nak bincang hadis yang kedua akhir, iaitu hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahih wa rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran ajaran yang aku bawa. Hadis hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang ke-41 akhir hujung dari kita ni. Jadi hadis ini adalah hadis yang biasa juga kita dengar. Hadis ni biasa benarlah kita dengar kuliah sebut hadis ni. Ringkas saja hadisnya. Jadi la yu'minu tu ni saya terjemahnya tidak beriman. Lepas tu kita akan bincanglah apa maksud tidak beriman tu. Nafi asal iman ataupun nafi kamal iman itu kita akan bincang selepas ini lah. Sebab tu biasa dalam terjemahan dia sebut selalu tidak sempurna iman seseorang kamu. Bukan kata tidak beriman, mana tidak ada iman, tak ada iman, makna kafir lah. Itu insya-Allah kita akan bincanglah selepas ni. Sekarang kita nak tengok dulu kedudukan hadis ni, macam mana kedudukan hadis ni. Jadi kebanyakan ulama menyenaraikan hadis ini sebagai hadis dhaif. Kebanyakan ulama menyenaraikan hadis ini dengan lafaz ini sebagai hadis yang dhaif. Misalnya Imam Baihaqi menyebutkan Nu'aim bin Hammad berseorangan meriwayatkan hadis ini, yakni tafarrud Nu'aim bin Hammad. Jadi Nu'aim bin Hammad itu dia seorang riwayat hadis, tak ada orang lain. Lepas banyak beliau dhaif dan kebanyakan ulama mengatakan beliau pereka hadis. At-Tahdzib Ibn Hajar jilid 10. Banyak sungguh kalau kita tengok kita Nu'aim bin Hammad ini macam-macam ulama sebut dia ni wadih al-hadis, pereka hadis. Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Dia ni orang lemah lah. Nu'aim bin Hammad. Sebab tu dalam setengah kitab dia bahas panjang lah. Cuma ni kita tidak bahas kerana terlalu akademik sangat tu takut jadi pening juga kalau bahas panjang sangat tu. Tapi panjang lah disebut tu perbincangan kita ni tu. Dia senara pula kenapa jadi dhaif itu, kenapa, apa sebab dia, itu dengan panjang lebar dibicarakan. Cuma saya sebut ni secara ringkas. Jadi persoalan sini madar dia, punca dia. Kenapa hadis ini jadi jadi dhaif adalah kerana salah seorang perawi dia tu Nu'aim bin Hammad itu dipertikaikan. Tu. Lepas tu ada juga mana ulama sebut maknanya riwayat sanad hadis ni munqati', ada terputus sanad. Dan sanad ni juga berlaku ittirab misalnya. Ittirab ni maknanya ittirab pada sanad itu. Ada setengah tu kata orang ni jadi tak jelas hak mana sah. Kata Ibn Asakir, hadis ini gharib, peliklah hadis ni. Kata Nasiruddin Al-Albani, maksud gharib yang dimaksud oleh Ibn Asakir ni, kata Albani maksudnya dhaif. Hadis ini dhaif. Kata Ibn Rajab, kalau nak kata hadis ni sahih ni sangat jauh.
Sangat jauh jika dikatakan hadis ni sahih ni, pelik benar dia kata. Kata Ibnu Rajab, dia kata hadis ni, kalau ada orang kata hadis ni sahih, ini sangat jauh, ganjil benar, pelik ni. Ni hadis dengan lafaz ni. Namun kalau ulama bila dia bahas panjang tu akhir sekali, di hujung dia tu dia akan sebut begini. Ni umumnya mana ulama sebut begini. Perlu difahami bahawa makna yang terkandung dalam hadis ini tidak diragui kesahihannya dalam syariat. Kerana banyak hadis-hadis lain yang orang panggil hadis yang semakna. Yang kita kata hadis ni bermasalah ni dari segi sanad dia. Dari segi sanad dia. Sanad dia tu bermasalah. Dengan sebab-sebab yang disebut dengan panjang lebar dalam kitab. Tetapi makna dia molek. Kerana ada sokongan hadis lain yang kita akan sebut juga selepas ini. Makna dia tu molek kerana ada sesuai dengan ayat Quran dan sebagainya. Ni jadi perbahasan yang kata hadis ni bermasalah dari segi sanad. Tapi dari segi matan hadis tu sahih, tidak syak lagi. Ulama sebut tidak syak lagi. Makna yang terkandung dalam hadis ni memang sahih dalam syariat, sahih. Kata Syekh Sulaiman Al-Syekh, dia kata makna hadis ini sahih walaupun sanadnya tidak sahih. Asal maknanya memang terdapat dalam Al-Quran. Banyaklah dia mari ayat ni, saya mari satu contoh. Misalnya Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Jadi banyak lagi ayat yang seumpama, dan ini akan menyokong penggunaan makna hadis ini walaupun sanadnya tidak sahih. Ini biasanya ulama sebut gini, bahagi mari hadis ni dari segi sanad tapi makna dia sahih, boleh diterima pakai. Banyak sokongan ayat Quran dan hadis-hadis lain pun banyak yang menyokong makna hadis ini. Dan kerana inilah mengikut ulama, maka Imam Nawawi letakkan hadis ini dalam susun hadis ini dalam matan arba'in dia, kerana dia melihat kepada hadis ini dari segi makna dia. Bukan Imam Nawawi tidak tahu. Okey, baik, sekarang kita nak tengok perawi hadis ni, perawi hadis ni. Jadi perawi hadis ini iaitu peringkat atas sekali lah, sahabat radhiyallahu. Jadi nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As. Tu nama perawi hadis, sahabat. Sebab hadis tu tidak diterima pakar kalau tidak diketahui sahabat mana yang meriwayatkan hadis, tidak diterima pakar, umumnya begitu. Itulah kepentingan sahabat. Sebab hadis sumber apa kita kata masdar agama kita ni, khususnya hadis, tidak ada nilai jika tidak boleh sebut sahabat mana riwayatnya. Itulah kepentingan, kedudukan, ketinggian darjat sahabatnya dalam konteks agama, sebab dia berkait dengan sumber agama kita. Dan saya sebut berkali-kali dah sebelum ni bahawa kerana itulah musuh Islam, dia tekan sahabat ni. Dia menguduh sahabat ni, dia memburukkan sahabat ni dengan maksud supaya umat Islam meragui kesahihan sumber yang kedua dalam agama kita, yakni hadis. Dan bila ragu pada hadis, dia secara langsung, secara otomatik dia jadi ragu pada Quran. Kerana Quran pun sahabat juga. Yang baru. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'ad, itu dia punya silsilah dia. Jadi nasabnya berakhir pada Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi. Dia ni keturunan Quraisy. Ibu dia nama Raithah bin Munabbih bin Al-Hajjaj bin Amir bin Sa'ad bin Sahal Al-Qurashi. Keturunan Quraisy belakang. Ini keturunan Quraisy belakang. Jadi Abdullah ini, ayah dia Amr bin Al-As, itu tokoh besar, tokoh politik di zaman Nabi SAW. Dari sudut keislaman, dari sudut Islam dia bila dia masuk Islam. Ini kenyataan dalam kitab disebut begini. Beliau ini, Abdullah ini, dia lebih awal memeluk Islam berbanding ayahnya.
Kerana ayahnya memeluk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Jadi jarak umur beliau dengan ayahnya sekitar sebelah, ada setengah riwayat atau 11 tahun. Lagu mana gitu kata. 12 tahun atau setengah ulama kata 13 tahun. Saya pun tidak cek, cuma kita tengok dalam kitab yang menyebut kata sahabat memang gitu, ada kata 11, ada kata 12, ada kata 13. Kata Hajat kata tidak ada pelik tempat kita ni pada anak tua pada pok pada. No, dalam IC. Ada gitu. Nak mana Muzamil dulu. No. Bila selepas Jepun balik kapal dia. Apa ni berakhir zaman era penjajah Jepun kan. Banyak perkara di edit semula lah kita kira. Tanah, nama. Akhir sekali jadi bila siap-siap ke IC tu, tengok tuan pada pok. Ada berlaku lagu. Jadi hak ni gitulah disebut dalam kitabnya, pernyataannya. Tu tikah tak jauh tu. 11, 12 atau 13. Tapi mengikut ulama Nabi SAW melebih ke beliau. Yani Abdullah nak berbanding ayah dia Amr bin al-As. Nabi lebih utamakan dia. Jadi sebab apa Nabi lebihkan dia tu, kita akan tengoklah. Sebab saya pun tidak cari secara detail. Cuma ada disebut sebahagian kecil tu ada disebut yang kita boleh faham lah. Jadi dalam pernyataan ulama, Abdullah ini berdasarkan kepada hadis apa ni manaqib lah, nampaknya Nabi lebih dia. Nabi banyak puji dia, sebut dalam hadis berbanding ayah dia Abdullah ini. Jadi beliau ini, yakni Abdullah ini adalah antara yang banyak yang banyak kelebihan di kalangan nama-nama Abdullah yang ada di bumi Madinah. Sebab dia ada satu tajuk khusus dalam kitab, Abadilah, sahabat-sahabat yang bernama Abdullah. Sebab di kalangan sahabat Nabi ni hak paling ramai ni hak nama Abdullah. Jadi di kalangan Abdullah itu dicatatkan oleh ulama, dia ni lah kira-kiranya sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang paling tinggi kedudukan, yang paling lebih lah nak berbanding dengan Abdullah yang lain. Dari sudut ilmunya, Abdullah ini antara yang melaut ilmu di kalangan sahabat dan banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah, padahalnya Abu Hurairah ini kira-kiranya sahabat paling banyak lah. Abu Hurairah pun memperakui keilmuan Abdullah bin Amr. Dia kata tidak ada yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau menulis hadis sedangkan aku tidak. Ni jangan hati-hati silap apakah Abu Hurairah tak tulis langsung? Tulis juga, tapi peringkat awal, disebut peringkat awal. Abdullah ni ada peringkat awal lagi, memang dia tulis. Dia tulis. Tapi kok mana catatan dia tu dia lebih daripada Abu Hurairah dari segi catatan. Dari segi catatan hadis lebih diperakui oleh tokoh-tokoh sahabat lain dan Abu Hurairah sendiri. Jadi mana dia ambil riwayat daripada dia, maknanya dia menyampaikan hadis lebih daripada 700 hadis. Ni antara tokoh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebab ada setengah sahabat tu sehadis, 2 hadis, 3 hadis. Dia ni sampai 700. Beliau meminta izin dari Nabi SAW untuk menulis hadis ketika keadaan senang, keadaan biasalah, keadaan tidak puas, keadaan yang aman, dan ketika tegang, ketika keadaan yang bercelaru, dan keadaan yang ittirab, keadaan yang tidak tenang. Maka Nabi membenarkan. Nabi benar. Nabi beri keizinan kepada dia tulis. Walaupun ada dalam riwayat sebut Nabi tak berapa suka tulis hadis ni, takut jadi tukar dengan Quran dan sebagainya. Tapi pendapat itu ramai ulama tidak berapa gemar lah. Pendapat itu hebat catatan Abdullah bin Amr ni, betapa tinggi kedudukan catatan dia, sehingga catatan dia kalau dia tulis hadis yang dia tulis ada kertas dah di zaman dia ni, hadis-hadirat ni. Dia bukan tulis di kulit binatang ni, dia tulis di kertas. Itu perbincangan panjang lah. Catatan dia tu dipanggil Sahifatus Sadiqah, lembaran yang benar. Kemah catatan dia.
Ni orang panggil dhabit lah. Ciri dhabitnya catat. Selain daripada hifz, ingat dan kuat, termasuk dalam dhabt juga adalah mencatat hadis. Beliau telah membaca catatan-catatan dan menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping dia tulis, dia baca. Kalau orang lain tulis hadis, dia baca, dia tengok, dia selidik dan sebagainya. Ini maknanya ni antara sahabat yang kerja dia kata mencari hadis, semok hadis. Dia ni. Dari sudut ibadat dan sifat zuhudnya, beliau sentiasa puasa pada siang hari dan qiyamul lail pada malam hari, dan tidak memberi perhatian kepada dunia dan wanita. Ni Abdullah ini disebut gitu tentang biodata dia. Kuat ibadat dia. Seorang yang kuat ibadat, zuhud, sehingga jadi tidak berapa memberi perhatian kepada dunia dan wanita ini, kerana terlalu zuhud. Lepas tu dia adalah cerita dia, ayahnya mengahwinkan beliau dengan seorang wanita Quraisy, tetapi beliau kurang memberi perhatian kepada isterinya. Nabi SAW pernah menasihatinya agar bersikap seimbang antara ibadat dan pergaulan dengan keluarga ini. Nabi pernah nasihat dia, jangan kuat ibadat sehingga tertinggal tanggungjawab terhadap keluarga ini. Jadi Nabi pernah memperingatkan dia. Sehingga ada, saya tak ingat di mana tu, pernah baca lah cerita dia ni. Kata dia salah seorang terlibat yang pergi tanya isteri Nabi. Dia ni, saya pun tak ingat dulu dalam kitab mana, sebab kalau dalam hadis tu setengah-setengah dia tak sebut. Dia ni salah seorang yang pergi tanya isteri Nabi tentang ibadat Nabi. Lepas tu dia antara salah seorang yang nekatnya toksin ni, maknanya toksin cara pada perempuan. Takut apa? Takut terganggu ibadat. Nak puasa sepanjang hari, nak qiyamul lail sepanjang malam, nak tutup pintu kepada perempuan ni. Dia tanya Aisyah, dia ada beberapa orang lah, paling tidak 3 orang disebut dalam hadis, paling tidak dalam riwayat. Dia ni salah seorang yang terlibat. Maksud tu molek hadis-hadis, maksud tu molek kerana nak ibadat, nak tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tak bunyi. Nabi kata, aku ni yang paling bertakwa, aku ni yang paling ibadat. Kamu tengok aku hidup lagu mana. Hak aku buat tu hak terbaik. Kalau ada lagi orang yang kata hak kita lebih baik pada hak Nabi, hak syekh tu lebih baik pada hak Nabi, hak orang ni lebih baik pada Nabi, kalau ada iktikad itu boleh jadi kufur, boleh jadi rasak akidah. Mesti dan Nabi lebih baik, sebab dia ni Nabi dan Rasul, khusus dihantar oleh Allah untuk menjadi model ikutan yang sebenar, yang rasmi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa benci pada sunnah aku, dia tidak buat aku tu. Daripada situlah ulama kata ibadat-ibadat ni dia tidak tumpu kepada banyak sahaja, tapi dia lebih tumpu pada ittiba', ikut tu. Dalam hal ni pun taba'an. Apa makna taba'an kita akan bincang selepas. Dalam hadis ni pun sebut kan, terai tu dikaitkan dengan iman. Tidak sempurna iman seorang kecuali hawa nafsu dia tu tunduk, patuh, ikut ajaran. Jadi taba'an apa makna? Situ ulama bahas kalimah itu. Beliau turut serta dalam peperangan Yarmuk bersama ayahnya. Zuhud kuat ibadat pun pergi perang. Pergi perang, bukan nak apa ada ni, pergi perang. Berani. Beliau bersama ayahnya sehingga ayahnya wafat. Beliau berpindah ke Syam dan beliau sempat bertemu dengan Yazid, anak Muawiyah. Beliau berpindah ke Mekah dan meninggal di sana. Namun ada pendapat menyebutkan beliau mati di Syam, ada pendapat kata mati di Taif, dan ada juga kata dia ni mati di Mesir. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Dalam kitab tu disebut tu ada berlaku khilaf. Dan segi tarikh wafat dia pun ada berlaku tidak sepakat di kalangan ulama. Ada yang kata mati ketika umur 65 tahun. Ada ulama yang menyebut dia wafat pada tahun 67, ada yang kata 69 tahun. Dari segi umur pun juga ada berlaku khilaf juga, sama ada 72 atau 92 tahun. Kerana zaman itu dia tidak ada, kita kata, rekod kemah seperti kita ni. Boleh berlaku lah perbezaan pendapat dari segi menentukan tarikh. Di akhir umurnya beliau buta kedua belah matanya. Jadi ulama sebut buta ni, sebab kata Abu Sufyan, ayah Muawiyah tu buta tu kerana sebab peperangan. Ulama sebut dia ni sebab kerana kuat menangis, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kuat dah menangis bila baca Quran. Dia ni ahli zuhud, ahli ibadat.
Jadi buta mata kerana itu. Bukan kerana tengok TV, no, tapi kerana apa? Kerana menangis, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni kita nak tengok huraian dari segi kalimah hadis ini. Kalimah hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu. Saya terjemah tidak sempurna. Dari terjemah tadi kita tak sebut sempurna itu. Tidak sempurna iman seseorang kamu. Atau kalau terjemahan secara umum, tidak beriman seseorang kamu, sehingga hawa nafsunya mengikut, yakni tunduk patuh kepada ma jitu bih, ajaran yang aku bawa. Jadi la yu'minu ni penafian sini adalah penafian sempurna iman, bukan penafian asal iman. Sebab kalau kita pakai penafian sini tidak beriman, makna tak ada iman, maknanya kafir, tidak Islam lah dia tu. Kalau kita pakai maknanya nafi asal iman, maknanya kita boleh terjemah begini: kufur, kafir seorang kamu bila mana hawa nafsu dia tak boleh ikut ajaran yang aku bawa. Jadi ajaran Nabi awak ni sebahagia, kau semua kau macam mana tu timbul persoalan. Jadi kufur lah. Kalau kita kata la ni nafi asal iman. Tetapi ulama sebutnya tidak. Dia kata penafian sini nafi kamal, nafi sempurna iman. Mana tidak sempurna iman. Jadi hal ini sesuai dengan mazhab, dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini kira-kiranya. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yakuna, hatta sehingga. Apa makna hatta tu? Jadi hatta ni dengan makna ila. Pensyarah hadis sebut hatta ni dengan makna ila, iaitu berlaku keadaan tidak sempurna iman sehingga nafsunya mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna hatta ni kita takdirkan dia dengan makna ila. Yani la yu'minu ahadukum ila an yakuna hawahu. Gitu penadaanlah. Mana tidak sempurna iman seorang kamu sehingga. Makna sehingga tu maksudnya, kalau katakanlah semasa dia tidak ikut, hawa nafsu dia tidak tunduk kepada ajaran Nabi, terima sebahagia, tak terima sebahagia, banyak tak terima ataupun tak terima sebahagia atau sebanyak mana, dalam keadaan yang rambang lah. Maka pada ketika itu dalam keadaan nipih lah, kurang naqsul iman itu, kurang iman. Jadi nak boleh jadi sempurna tu sehingga dia latih jiwa dia, hati nurani dia ikut segala ajaran Nabi sekadar yang dia mampu. Ikut sini ulama faham pula ikut semua hak Nabi bawa. Kalau nak ikut semua dia buat kita tak boleh salah apa nak buat tu. Sebab tu ikut ni mastata'tum, sebab tu dia kena gabung dengan hadis, saya tak ingat hadis ke berapa. Kita buatlah mastata'tum, sekadar yang kamu mampu. Istita'ah, buat sekadar kita mampu. Sebab tu kita tidak tahu hak kita buat ni, cuma kita kena buat. Ni termasuk dalam perkara lain. Kita tidak mampu, kita tidak tahu kita mampu setakat mana. Cuma kita buat setakat kita mampu, sekarang kita dengan penuh ikhlas. Lepas tu kita tengok keputusan di hari akhirat. Kita tak tahu keputusan tadinya. Dan Allah Maha tahu kita ni buat lalak, kita main-main. Kita kata saya ni habis rendah pada hatak siapa maksimal lagi tenaga yang dia guna untuk ibadat. Tu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kita boleh buat ke tidak. Kalau kita beralas, saya kata hamba tak boleh buat sekat ni, hamba boleh buat. Dia mau tak apa, dia mau ring kuat. Dia mau guna tenaga lebih. Kita boleh kata, tapi hakikatnya kita mampu ataupun tidak, itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan menilai manusia, kita cuba nilai diri kita sendiri. Kalau nak ikut semua lah, sebab Nabi daripada masuk bila air sampai mengetah negeri Nabi buat. Enggak kita, siapa dia nak mengetah? Nak mengetah pun bahaya. Kena mengundi dulu. Baru boleh jadi pemimpin. Banyak perkara. Enggak pemimpin pula, mana ayat kena undi. Banyak perkara ayat undi tu. Nak suruh ayat undi tu banyak perkara lah pula proses dia tu. Situ penipala harap pula. Sama ada pemimpin tu penipala, kadang-kadang pengundi ni penipala. Nak undi kat mana? Ni akidah rosak. Ni perangai huduh. Macam ni tak semaya. Banyak je penipala nak nilai. Ni tak tutup aurat. Ni tutup aurat mana dah. Perangai pula huduh. Macam-macam. Jadi di situ sebab tu kata fitnah, ujian kepada rakyat, ujian kepada pemimpin itu.
Sebab tu dalam proses ni hadiah, jangan tinggal kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal tu. Doa, semaya kita kata minta. Semaya tu mana minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa supaya Allah tunjuk kepada kita. Dan kita mesti ada maklumat lah. Mesti ada maklumat nak pilih tu. Kalau tak ada maklumat, tak boleh. Lepas tu maklumat tu bila kita nak pilih skopnya dua orang. Jadi bila nak pilih tu kena tahu tu dua-dua. Allah ni payah kalau maklumat. Kalau duduk kampung tak ada internet, kohok selalu. Mai duk mengena tu sebelah pihak tak jadi kok. Jadi kita nak ukur lagu mana. Jadi sebenarnya tak boleh pilih. Kita nak pilih macam mana kalau maklumat tu sebelah. Kita tahu sebelah. Sebelah pihak kita tahu malam payah. Kalau duk kampung payah sebab masalah internet dan sebagainya. Tapi kalau duk bandar ni lega sikit. Sebab kita boleh akses maklumat tu banyak. Jadi benda-benda gitu jadi payah. Jadi menjadi cabaran, menjadi ujian juga kepada masyarakat, kepada umat untuk menilai pemimpin itu. Jadi hak tu nak buat lagu mana? Tu payah kalah lah. Kalau tak ngundi tak boleh, semangat habis meter, naik meter dah ni. Dah patah dah cara ni. Nak buat lagu mana? Jadi situ kita perlu bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada ambil maklumat ni. Cuma saya nak nasihatnya, anda kena tengok molek lah, supaya pilihan kita tu tepat. Kerana ini adalah ibadat. Memilih pemimpin ni ibadat. Kena ingatlah tu. Jadi keutamaan kita ni pemimpin itu yang baik lah. Dan yang paling utamanya kita kena tahu. Kalau kita tahu bahawa pemimpin itu terjebak dengan ajaran salah, tak kira lah ajaran salah macam mana pun, bab akidah tak boleh, haram kita undi dia. Misalnya dia ajaran salah, misalnya percaya pada benda-benda syirik lah. Kita tahu katakanlah, kita tahu pemimpin itu ada akidah syirik, tak kira lah dalam macam mana seperti pengajian kita dalam Usuluddin kan? Tak betul kita dia ni ngatik tu kalau misalnya ambil tarikat orang sesat, kita tahu pemimpin. Tak boleh kalau kita tahulah. Kalau kita tahu. Ataupun sekarang ni kita jadi masalah kita, masalah Syiah kita, misalnya kita tahu pemimpin tu tak boleh. Tu jelas memang haram lah kita undi. Tak boleh. Tak sah lah. Tak gengudi tu boleh pahala. Terang tu. Kalau kita tahulah. Kalau kita tahu dia tu jangan, kalau tak tahu tu bab lain lah. Kalau kita tahu ataupun nampak dia membela tasyayyu ni tidak Syiah lagi tapi cenderung sangat ke arah Syiah. Dengan tindak tanduk dia, dengan ucapan dia, kita nampak dia ni membela Syiah. Tak jaga perasaan umat Islam ni. Yang mana boleh katakan masyarakat di Indonesia sekarang sudah tahu dah Syiah tu apa. Ramai dah umat Islam ni baca buku-buku tentang Syiah, tahu dah akidah Syiah. Tapi kalau ada lagi pemimpin buat tak tahu. Bahkan dia uji pula pemimpin yang kufur sahabat ni misalnya. Tu kita boleh persoalkanlah pemimpin. Kita boleh persoalkanlah pemimpin. Kalau mengikut JAKIM sampai 100,000 lebih dah sekarang ni Syiah Indonesia ni. Jadi benda-benda gitu hadirat kena beringatlah. Kena beringat Sebab setiap walaupun nampak sikit ya kita pakoh tu tak, jangan tu main besar tu kesan dia tu. Besar tu kesan dia, kena beringatlah dia kan. Jadi hak ni kena berdoa lah. Selain daripada kita guna akal kita cari maklumat, kita buat penilaian sekadar kita mampu, jangan lepas berdoa pada Allah sebagai tanda tawakul pada Allah itu. Kena berdoa, minta supaya apa yang kita buat ni antara ijtihad kita yakin dia ni molek. Kalau tak molek kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Gitu ya kadar kemampuan kita orang awam ni. Pening kita main kita tengok orang ni kata molek, orang ni kata molek, lepas tu kita nak ukur lagu mana. Pening kita. Jadi lagu mana nak buat? Sebab tu setengah orang malah bingung ni. Ada juga yang mengambil sikap begitu. Jadi gitu. Jadi hadis ni pokok mana pun hak kita sebut sinilah hatta ini dengan makna ilah ni, makna sempurna tak sempurna tu makna dia bergantung kepada ikut ataupun tidak. Itu maksud ilah. Sebab tu saya tulis di sini berlaku keadaan tidak sempurna iman tu la yu'minu tu sehingga. Makna sehingga dia ikut. Bila dia ikut baru berlaku sempurna. Itu maksudnya. Maknanya terhenti untuk dikatakan sempurna iman itu, lengkap keimanan dia itu, dia dinilai kepada ikut ataupun tidak ikut sunnah Nabi SAW. Itu penilaian. Lepas tu dari segi istimbak dia kita akan bincang kata ahadukum la yu'minu ahadukum
Jadi ganti nama kum, ramai lelaki asalnya, khitab, ditujukan kepada ummatul ijabah, iaitu orang-orang yang beriman, dan ianya merangkumi seluruh umat sama ada lelaki dan perempuan. Jadi bila sebut la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu situ siapa? Bukan semua manusia, tapi orang yang telah beriman. Sebab kalau dia tak beriman lagi, dia nak ikut, kalau dia ikut tak jadi, dia tak beriman, akidah dia syirik, akidah dia tidak akidah tauhid, tetapi dia ikut, dia baca Quran seperti mana golongan orientalis lama baca Quran, setengah tu hafal Quran pada hati-hati, lebih pada Yasin lah dia bacanya, anak ayatnya, tapi akidah dia tak betul, sebab dia tak terima Islam sebagai akidah. Sedangkan Islam ni aqidatan wa syari'atan wa akhlaq, dia tak terima, dia ambil dari sudut baca Quran. Sebab itulah penilaian sebenar seseorang itu adalah pada akidah dia. Selepas tu baru kita nilai dia baca Quran, selepas tu baru kita nilai pada aurat dia, selepas tu kita nilai dari sudut-sudut lain. Akidah tu. Sebab kalau tak jadi hak tu, tidak tauhid hak tu, maka semua kebaikan yang dia buat itu tidak ada artinya. Mungkin manusia akan nampak itu sebagai satu kebaikan di dunia, tetapi di hari akhirat dia bukan merupakan khairat, tidak. Apa tu? Kerana akidah sebenarnya yang memayungi amalan manusia itu. Taba'an dengan makna tabi'an, ya tabi' makna yang mengikut. Ji'tu bih dengan erti syariat yang aku bawa. Jadi ji'tu bihi maknanya syariat yang aku bawa. Huraian secara umum. Secara umum kita nak tengok hadis ni, maknanya secara huraian secara umumnya apa. Melalui hadis ini kita faham bahawa syarat untuk mendapat iman yang hakiki, yakni yang sempurna, ialah dengan tunduk dan hormat. Itu tersilap, tunduk dan hormat kepada hukum-hukum syarak dan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ragu-ragu sedikit pun. Mana terima dengan bulat. Orang panggil redha. Dalam istilah dia panggil redha. Redha mana terima dengan puas hati, bukan sekadar terima tanpa ragu, tapi puas hati, sanggup mati kerana keyakinan itu. Itu maksudnya. Ni baru boleh iman yang sempurna. Ni kalau main duk ragu lagi mana dak, main tak jelas lagi, kau tegur ni tak jelas, kau tengok sehingga setengah tu beraurat pun tak jelas lagi. Ya, kau aurat ni wajib. Ya kau duk main, ya kau hukum Islam ni boleh jalan, ya kau hukum Islam ni menyelamatkan umat, duk main ya kau gitu dah. Lagu mana lagu tu? Tu tak jelas, iman tu tak jelas. Kena baiklah, kena usahalah. Sebab tu dia kata la yu'minu ahadukum hatta. Jadi maknanya benda ni perlu kepada proses, perlu kepada amalan, perlu kepada perubahan. Nak jadi sempurna, dia tak sempurna selalu. Sebab itulah kita dalam proses manusia nak jadi sempurna, dia ada tak kena apa, tak boleh kita caci dia, tak boleh kita hina dia, tak boleh pandang rendah pada dia, tapi kena bimbing dia. Di situlah keluar dakwahnya, itulah tujuan dakwahnya, nak mengajak manusia ke satu tahap yang sempurna itu. Sebab dalam hadis ini sebut bahawa manusia dia tak sempurna, tapi dia boleh sampai ke peringkat itu. Maknanya perlu pada latihan, perlu pada bimbingan, perlu pada amalan, tamarrun itu perlu. Jadi sesiapa yang menganggap elok dan baik sesuatu perkara dan hatinya condong kepada perkara itu walaupun ianya bercanggah dengan syariat, maka beliau tergolong sebagai orang yang lemah iman. Kalau dia rasa agama ni rasa tak molek, walaupun mulut dia tak sebut tapi perasaan dia, kita boleh nampak pada tingkah laku zahir dia. Dia pergi ambil hak lain, dia tolak Islam misalnya. Dia ambil cadangnya orang kafir, dia tolak cadangnya Nabi SAW. Dia beramal dengan amalan hak tidak amalan Nabi misalnya. Kalau berlaku begitulah, itu tanda lemah iman. Sebab kalau iman kuat sungguh, dia akan usaha untuk cari yang sahih, yang jelas daripada Nabi SAW. Misalnya disebut, misalnya jika hati dan naluri seseorang tidak ada langsung maksud mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW secara keseluruhan, maka beliau pada ketika telah jadi murtad. Katalah dalam hati dia sebesar zarah pun dia tak boleh terima, dia tak redha dengan ajaran Nabi, dia tak boleh terima lah. Dia tolak tu, tak ada cenderung langsung pada ajaran Nabi. Kalau tak ada langsung hak tu, memang murtad tu. Tak boleh tu. Sebab tu dia kata tidak sempurna iman. Maknanya dia tidak sempurna ini apa maksud? Maknanya dia ikut
Ikut dah sebagai sebab tu ulama sebuah ni berkait dengan syariat ni, berkait dengan syariat, bukan berkait dengan akidah ni. Kalau akidah tolak sikit pun tak boleh. Saya pernah belajar, saya sempat belajar masa peringkat menengah tu, saya belajar tauhid dengan orang panggil Ustaz Mak Marok, biasa dengar dah, ataupun orang panggil Ustaz Mak Siwani almarhum lah. Saya tak ingat tahun berapa. Masa saya belajar dia pernah sebut mudah nak perumpamaan dia kata ginilah sebenarnya, dia kata kita buat ibarat jari ni. Saya pernah sebut dah sebelum ni. Misalnya kalau dalam bab syarak kita tak semaya, bukan menafikan hukum semaya, tak semaya. Mana kalau rosak ni kata-kata ibarat ibu jari ni semaya, ni puasa zakat tu kita tak semaya tapi puasa lah. Apakah Islam kita rosak? Tak. Di semaya ni yang tak jadi ni kekurangan kita ni walaupun besar semaya. Tetapi kalau bab akidah, misalnya dia tolak rasa sah, Allah dia terima, malaikat dia terima, kitab dia terima, percaya pada qadar, dia tolak rasa sah. Dia kata ada lagi Rasul selepas Muhammad ni, ada lagi. Tolak jawatan lagi Rasul tu misalnya. Ada lagi Rasul. Dia tolak sah ya. Dia kufur pakai ibu jari. Tu bab akidah. Sah tolak, dia kufur habis. Dia tak pakai kaedah matematik biasa. Dia tak pakai. Mana kita kata 5 tolak 1 kosong. Begitu. Seolah-olah bab akidah 5 kita tolak 1, dia tak jadi 4. Dia jadi kosong. Tu. Jadi orang kata tak sempurna iman ni, mana iman dia tauhid dah ni. Iman dia ni kita duk bicara kata orang yang sudah ada tauhid dah ni. Cuma dalam bab syariat, dalam bab amalan, orang panggil bab fiqh ni, ataupun bab akhlak dan sebagainya, dia situ select dia, situ dia bermasalah. Ni hadis ni kita bincang. Tapi kalau awal-awal lagi akidah dia rosak, tak perlu bincang dah ni. Hadis ni tak perlu dah untuk dia. Dia kena guna hadis lain ni. Ini maksud dia. Jadi huraian secara terperinci panjang ni. Saya ambil sikit kita ambil sikit lagi. Jadi sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi. Hak ni secara terperinci, tadi kita sebut secara umum. Mana tidak akan tercapai iman yang sempurna sehingga kecintaan dan kepatuhan seseorang hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sebut ni masalah Allah tu sesat dah, bab akidah tu sesat dah. Ni kita bab syariat, hak Nabi bawa. Sebab tu kita ni bincang ni tentang majitu bi. Ajar hak Nabi bawa, khususnya dalam bab syariat. Jadi bila kata taat pada Nabi, dia termasuk taat kepada Allah. Tidak dikatakan taat kepada Rasul kalau dia tolak Allah. Sebab tu kita ambil secara ringkas bahasanya. Dalam erti kata mengikut segala ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau kasih dan senang hati terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasa benci kepada setiap larangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak boleh buat, tapi dia ada, dia tidak benci. Ni bahaya ada. Sebab itulah ulama sebut, kalau kita rasa benci pada ajaran Nabi, rasa orang lain tak tahu, kita dengan Allah yang tahu. Kita rasa benci, rasa tak senang dengan ajaran agama ni. Tu berat tu penyakit tu hati-hati lah. Kita rasa menyusahkan, rasa serabut perut lah, kena semaya bodoh dah. Tak ada maya tu. Mari kadang-kadang kena ingat molek, kena kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Ada tu tak kena tu. Kalau sebelum tengok TV 4 jam kena kurang jadi 2 jam. Kalau mari siapa mari terganggu siapa peringkat itu, kena beringat hati-hati lah. Yang mari ni serabut sudah serabut. Mari kadang-kadang tu. Semaya Jumaat. Sebab setengah-setengah tu memang tak saya cari dekat masjid. Apa kalau tak pergi orang kata dia benci, dia tak boleh pergi dengan semaya Jumaat. Ada tu lagu tu. Tak boleh tu hati-hati tu lagu tu. Kena buat kajian semula, kena semok, muhasabah diri. Ada tu selek utuh orang mana-mana tu. Kena beringat. Tu bahaya tu. Jangan tu main-main. Jangan tu main-main. Kalau kita tengok ulama sahabat misalnya, seperti Imam Ahmad, siapa gocoh anak dia dalam fikih agama, dia baca satu hadis, dia ada beberapa riwayat setengah kata orang lain mungkin berlaku fikih yang berbeza-beza lah.
Dia sebutlah satu perkara, bendanya kecil ya. Tu ada dari riwayat sebut tu kih dia sebut kita makannya Nabi selera makan ada disebut depan anak dia. Adalah disebut gitu. Saya tak ingat dalam kitab mana tapi ada disebut. Dan ada beberapa kih berlaku dalam konteks ni lah. Dia kata Nabi suka makan labu air. Labu air lah. Suka ni suka bahasa Kelantan lah maknanya. Oh dia selera benar lah labu air. Makanya kegemaran Nabi. Anak dia kata saya tak suka. Kata dia sebut dari dia kocoh anak dia kena dada. Dia kocoh anak dia kena dada. Dia kata dia kata ku raja. Aku royak Nabi makan kegemaran Nabi labu air. Nabi suka makan labu air. Kalau mu tak suka dia sudah sebab aku sebut. Bila aku sebut benda berkait dengan Nabi dia tu hadis. Hadis lah tu. Walaupun hadis tu ghairu tasyri'iyah mengikut setengah ulama tidak disyariat ya, walaupun Nabi suka pun. Tapi kok mana pun itu berkait dengan hal Nabi. Kamu walaupun selera kamu tidak pada labu air kamu duduk dia sudah. Jadi bila kamu sebut selalu depan-depan aku sebut tu seolah-olah berlaku percaya secara zahir dengan hadis Nabi. Hak tu dia tak sidah nak jaganya. Dia gacah anak dia. Bahkan ada riwayat sebut katanya tak kecek sampai mati dengan anak dia. Sampai begitu sekali disebut. Dan ada riwayat-riwayat lain. Kalau dah lebat, Sayyidina Abu Bakar pernah suruh anak dia cerai bini. Lepas nikah pergi jihad fi sabilillah. Dia paksa suruh cerai. Paksa cerai. Lepas cerai kau tak jadi. Kau ingat ke bini. Sakit kepala Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Rasulullah minta pandangan. Rasulullah tak kata. Sebab Rasulullah tahu Abu Bakar ni dia suruh anak dia cerai bini ni kerana Allah, kerana jihad fi sabilillah. Nabi pandang ginilah we peluang sekali lagi. Tapi kena panggil molek, kaunseling molek. Buat aku janji. Ni aku janji nak sabar. Buat aku janji molek. Lepas ni lepas ni tahajud tak setinggal dah. Jumaat tak setinggal. Tu maksudnya. Pergi segi. Anak dia pun setuju tu. Barulah Abu Bakar izinkan anak dia kahwin nikah semula, rujuk semula. Lepas tu terbuktilah ulama sebut anak dia lepas tu alhamdulillah nilai ibadat dia meningkat. Dia adalah kelemahan manusia sebab tu hadis ni ayat manusia ni dia melalui proses-proses tu nak boleh ke sampai peringkat sempurna tu. Jadi kita jangan peliklah kalau kita, anak kita, isteri kita, orang lain melalui zaman yang teruk, jangan peliklah. Itu biasa. Tapi kena usahalah biar sampai ke peringkat tu. Dalam hadis ni sebut. Jadi selagi tak sampai ke tahap tu, maknanya hadis ni ayat ni manusia ni maratib dia tak sama. Kita ni semua ni ada atas masjid ni tak sama darjat di sisi Allah. Dia bergantung pada sejauh mana kita ikut ajaran Nabi. Kalau kita ni banyak ikut kuat, ikut istiqamah kita tinggilah nilai di sisi Allah. Walaupun manusia tak iktiraf tak apa. Kalau rugi darjah kebesaran, waktu Allah tak kira sikit abuk untuk hari akhirat tu. Tapi kalau Allah bui berguna di akhirat. Dia manusia tak bui pun, manusia tak iktiraf pilih budak kita. Tapi kita tinggi, sentiasa naik darjat di sisi Allah, maka kita akan dapat kelebihan. Misalnya dalam riwayat ini dalam Bukhari Muslim ni hadis ni walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini dalam Bukhari Muslim ada hadis. Demi Tuhan yang nyawaku berada dalam genggaman, tidak akan sempurna keimanan seseorang kamu sehingga dia lebih cintai kepada aku berbanding ayah dia, berbanding anak dia dan berbanding orang lain. Dia lebih sayang pada aku lagi. Cuba kita tengok bagaimana sahabat Nabi. Saya nak sebut kita nak habis nak kait sebab tu duduk belakang. Misalnya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia bunuh ayah dia dalam perang ni, dalam peperangan. Dalam suasana perang. Kerana apa? Kerana menyakiti Rasulullah. Kerana serai, kerana lawan Rasulullah. Serai tubuh Rasulullah. Itu maksudnya. Dia rela bunuh dalam peperangan. Sayyidina Abu Bakar pun begitu juga ada disebut dalam riwayat. Dalam peperangan Badar dia berdepan dengan ayah dia dengan maksud nak pujuk ayah dia dalam peperangan ayah. Tiba-tiba tak makan. Tetap lawan Islam. Akhir sekali dia bunuh ayah dia sendiri dalam peperangan. Dan kih ni dipuji dalam Quran. Dalam Quran Allah sebut, nak cari mana lagi tahap saya kepada Allah dan Rasul sehingga sanggup bunuh ayah sendiri kerana Allah. Bukan kerana minta piti ayah tak widak, kerana Allah Subhanahu wa taala. Sanggup nak cari mana. Ni setara ni sahabat. Dia jadi hilang benda lain bila bab Allah dan Rasul. Tak kira siapa.
Sebab itulah sahabat ni dia tinggi hati-hati. Sebab tu orang tak kenal sahabat, dia tak akan nampaklah kelebihan sahabat tu. Jadi insya-Allah perbincangan seterusnya kita akan bincang menghadapi setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.